Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 2, topik sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Baiklah, sebelum kita mulakan, jom sama-sama kita tengok satu video yang memberi banyak input yang berguna untuk topik kita pada hari ini. Hai adik-adik, mesti seronok kan kalau main sorok-sorok atau kejar-kejar dengan kawan-kawan? Tapi macam mana pula kalau tiba-tiba ada orang dewasa atau orang asing datang dan kacau adik-adik? Mesti adik rasa tak selesa dan marah kan? Adik-adik nak tahu tak? Pada badan kita ini ada bahagian yang mesti kita jaga. Bahagian itu ialah dada, kemaluan dan punggung. Semua ini adalah bahagian sulit adik-adik. Sulit tu maknanya rahsia tau. Tiada siapa yang boleh lihat atau sentuh. Jadi, kalau ada orang yang cuba sentuh bahagian rahsia adik-adik, iaitu bahagian dada, kemaluan atau punggung, adik-adik kena jerit kuat-kuat. Jangan! Lepas tu, lari laju-laju daripada orang itu. Kemudian, bagi tahu ibu bapa atau orang dewasa yang lain apa yang terjadi. Bukan itu saja, ada lagi perkara yang adik-adik mesti beritahu ibu bapa jika ia berlaku kepada adik-adik atau kawan adik-adik. Iaitu, yang pertama, kalau ada orang yang pegang atau tengok kemaluan adik-adik. Yang kedua, kalau ada orang yang tunjuk kemaluannya pada adik-adik. Yang ketiga, kalau ada orang yang suruh adik-adik buka baju. Yang keempat, kalau ada orang yang cuba ambil gambar adik-adik semasa adik-adik tidak pakai baju. Yang kelima, kalau ada orang tunjuk pada adik-adik gambar yang pelik-pelik atau video orang tidak pakai baju. Dan yang keenam, kalau ada orang yang cuba pegang atau cium bahagian-bahagian rahsia pada badan adik-adik. Jadi, kalau perkara-perkara tadi berlaku pada adik-adik, pastikan cepat-cepat lari kepada ibu bapa dan beritahu mereka. Jangan simpan perasaan ini sendirian dan sentiasa kongsikan dengan ibu bapa perasaan tidak selesa atau takut pada bila-bila masa. Mereka sangat menghargainya. Sekarang adik-adik sudah tahu bahagian-bahagian rahsia adik-adik. Ingat, jerit, lari dan beritahu orang lain. Baiklah, daripada video itu dapat saya rumuskan bahawa bahagian sulit kamu tidak boleh disentuh sesuka hati oleh sesiapa dan juga orang yang kamu percayai. Baiklah, kita teruskan lagi dengan slide yang seterusnya. Baiklah, untuk topik hari ini adalah sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kamu dapat menyatakan situasi sentuhan tidak selamat dan situasi sentuhan yang tidak selesa. Yang kedua, kamu dapat mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada individu yang melakukan sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Dan yang ketiga, menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Baiklah, terdapat 3 jenis sentuhan, iaitu sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan yang tidak diingini. Sentuhan selamat bermaksud sentuhan yang membuatkan kamu merasa dipedulikan dan penting. Sentuhan selamat termasuklah memeluk, menepuk di belakang,
dan merangkul pada bahu. Sentuhan selamat juga termasuklah sentuhan yang mungkin menyakitkan seperti mengeluarkan serpihan. Kamu perlu tahu bahawa untuk mengeluarkan serpihan adalah untuk memastikan kamu sihat, yang menjadikan sentuhan itu adalah sentuhan selamat. Sentuhan tidak selamat ini adalah sentuhan yang menyakiti badan atau perasaan kamu. Contohnya, memukul, menolak, mencubit, menendang. Okey, kamu perlu tahu bahawa jenis sentuhan ini adalah sentuhan yang tidak selamat. Sentuhan yang tidak diingini pula ialah sentuhan yang mungkin selamat tetapi kamu tidak mahukannya daripada orang tersebut pada masa itu. Satu lagi sentuhan yang tidak selamat adalah apabila orang yang lebih besar menyentuh kamu pada bahagian sulit dan bukan untuk membersihkan atau memastikan kamu sihat. Oleh itu, peraturan keselamatan keluarga kamu ialah tiada siapa yang boleh menyentuh bahagian sulit kamu kecuali untuk memastikan kamu bersih dan sihat. Kita teruskan dengan contoh-contoh sentuhan tidak selamat. Okey, kalau kita tengok contoh sentuhan tidak selamat pada situasi pertama ialah semasa seorang kanak-kanak yang berada di taman permainan dan ditegur oleh seorang lelaki yang tidak dikenali yang cuba untuk mengurut kakinya. Dalam situasi ini, kamu perlu menjerit jangan ataupun tidak dan terus berlari mencari orang tua kamu atau orang yang kamu percayai. Situasi yang kedua, sentuhan tidak selamat ialah kamu disentuh oleh mengajak kamu berjalan-jalan, ingin berbaik-baik dengan kamu, sedangkan kamu tidak pernah mengenali dia. Dalam situasi ini, kamu perlu menolak dengan cara yang baik dan terus pergi ke tempat yang selamat atau mencari ibu kamu atau penjaga kamu. Baiklah, kita teruskan dengan contoh-contoh situasi yang tidak selesa. Contoh-contoh sentuhan yang tidak selesa ialah sentuhan yang mungkin selamat tetapi tidak disenangi. Kalau kita tengok dalam situasi ini, apabila dua orang yang sudah lama tidak berjumpa dan dipeluk dengan erat. Okey, situasi yang keempat ialah situasi yang tidak selesa, iaitu yang melibatkan situasi apabila seorang budak lelaki ingin meminjam buku dengan menyentuh peha kawannya, membuatkan kawannya rasa tidak selesa. Kita teruskan lagi dengan contoh-contoh sentuhan selamat. Contohnya yang pertama adalah apabila seorang ibu memeluk anaknya dengan kegembiraan dan kasih sayang. Dan situasi yang kedua menunjukkan sentuhan selamat apabila kanak-kanak sedang bermain di taman dan berlaku sentuhan yang tidak disengajakan. Baiklah, apa reaksi yang kamu perlu lakukan sekiranya bahagian sulit kamu disentuh? Yang pertama, menjerit jangan atau berteriak sekuat hati untuk pertolongan. Yang kedua, lari secepat mungkin ke tempat selamat atau tempat yang ramai orang. Dan yang ketiga, segera memberitahu orang dipercayai seperti ibu, bapa, ahli keluarga lain atau guru. Ingat ya, jerit, lari dan beritahu orang yang kamu percaya. Ingat 3 perkara tersebut apabila situasi ini berlaku kepada kamu. Jerit, lari dan beritahu orang yang kamu percaya. Okey, seterusnya
Seperti video tadi, kamu perlu memberitahu ibu bapa kamu atau individu yang kamu percayai jika berlaku situasi yang tersebut. Yang pertama, apabila seseorang menyentuh atau melihat bahagian sulit kamu. Yang kedua, apabila seseorang menunjukkan bahagian sulit atau peribadi mereka kepada kamu. Dan ketiga, apabila seseorang meminta kamu menanggalkan pakaian kamu. Dan yang keempat, apabila seseorang mengambil gambar kamu tidak berpakaian. Yang kelima, apabila seseorang menunjukkan gambar atau video orang yang tidak berpakaian kepada kamu. Yang keenam, apabila seseorang menyentuh atau mencium bahagian sulit kamu. Kamu perlu ingat, sekiranya seseorang membuat 6 perkara ini kepada kamu, kamu perlu memberitahu orang yang kamu percayai. Sekiranya orang yang kamu percayai membuat benda ini terhadap kamu, membuat perkara ini terhadap kamu, kamu harus memberitahu orang yang kamu percaya, orang lain yang kamu percayai, ataupun memberitahu guru kamu. Baiklah, ini adalah 4 peraturan sentuhan yang perlu kamu ingat. Yang pertama, terdapat sentuhan baik dan sentuhan yang tidak baik. Yang kedua, tiada siapa yang patut menyentuh bahagian sulit kamu atau bahagian rahsia kamu tanpa kebenaran kamu. Dan yang ketiga, jangan sesekali bersetuju untuk menyimpan rahsia sentuhan tidak baik yang dilakukan terhadap kamu. Yang keempat, beritahu seseorang yang kamu percayai dan teruskan memberitahu sehingga kamu mendapat bantuan dengan masalah itu. Sekiranya seseorang yang kamu percayai itu tidak melakukan apa-apa, memberitahu seseorang yang lain. Okey? Sebagai contoh, beritahu ibu, ayah dan cikgu kamu. Cikgu harapkan semua anak-anak murid cikgu faham apa itu sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat, sentuhan tidak selesa. Dan ingat apa yang perlu kamu lakukan sekiranya kamu berada dalam situasi yang dinyatakan di dalam video tadi. Baiklah, cikgu harap kamu dapat memahami apa yang kamu belajar hari ini, iaitu tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak. Kita balik kepada objektif kita pada hari ini. Cikgu tunjuk balik. Objektif kita yang pertama adalah kamu dapat menyatakan situasi sentuhan tidak selamat dan sentuhan selamat. Cikgu harap kamu dapat membezakan apa itu sentuhan tidak selamat, sentuhan tidak selesa dan sentuhan selamat. Okey, yang kedua, kamu dapat mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada individu yang melakukan sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa terhadap kamu, walaupun individu tersebut adalah orang yang kamu kenal. Dan yang ketiga, kamu dapat menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata tidak terhadap kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Okey, bagi memastikan kamu memahami apa yang dipelajari hari ini, saya telah menghantar 2 link untuk kamu jawab soalan di worksheet live. Okey, live worksheet ni. Okey. Semasa sesi Google Meet yang lepas, saya pernah menggunakan live worksheet ni. Cuma ada beberapa orang murid yang tidak mengetahui cara untuk menjawab di dalam live worksheet ni. Okey, bila kamu tekan link tersebut, paparan ini akan keluar dan kamu hanya perlu menulis nama penuh. Okey, ini adalah contoh ya. Saya tunjuk contoh je. Okey, 2 anggerik. Pastikan kamu tulis nama penuh ya, bagi menyenangkan saya untuk letakkan dalam
di dalam jadual markah. Okey. Tuliskan selamat kepada sentuhan selamat atau tidak selamat kepada sentuhan tidak selamat pada gambar berikut. Okey, jawapan yang kamu perlu tulis hanya tulis adalah jawapan yang selamat dan tidak selamat. Okey, bagi situasi pertama, kalau kamu lihat ni seorang murid yang terpaksa, seperti situasi ni, seorang lelaki cuba untuk mencium seorang murid perempuan yang dilihat tidak dikenali. Okey, so ini adalah situasi yang tidak selamat. So kamu tulis tidak selamat. Okey, so apabila kamu menjawab semua soalan, kamu hanya tekan finish dan tulis nama kamu penuh dan tekan butang send. Okey, apabila keluar your answer have been sent to your teacher, bermakna saya telah menerima. Okey, so kamu akan automatik mendapat tahu berapa nilai markah kamu. Okey, sekiranya kamu betul semua, dia adalah 10/10. Ini adalah contoh, ya. Baiklah, pastikan kamu menjawab. Tas yang saya beri selewat-lewatnya 4 Februari. Okey, ni 4 Februari. Saya telah memberi masa sebanyak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari untuk kamu menjawab. 2 tas yang sangat simple. Okey, selamat berjaya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.